Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah pun 5.17 petang. Alhamdulillah muslimin muslimat yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana petang hari Rabu 19 Rabiul Akhir ini sekali lagi kita akan bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Daniel Zainal Abidin bersama kita, dan insyaAllah petang ini marilah kita melapangkan diri kita untuk bersama-sama dengan tamu yang saya sebutkan tadi. Dan pertemuan, walaupun pertemuan yang singkat ini, maka kita akan gunakan sepenuhnya ruangan ini untuk bersama-sama doktor untuk berinteraksi dengan pendengar-pendengar, dan kita akan membincangkan satu tajuk, iaitu tentang Al-Quran melangkaui zaman. Itulah yang dipilih oleh doktor untuk dibincangkan bersama pada petang yang mulia ini. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak lama doktor kita tak bersama dalam ruangan ini, dan insyaAllah doktor sudah pun kembali, dan kita bersyukur dan kita persilakan doktor untuk memulakan rancangan kita dengan memberi sedikit mukadimah, saya kira. Silakan. Ya, terima kasih Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, tajuk yang dipilih seperti yang disebutkan Tuan Yaakob tadi ialah Al-Quran melampaui ataupun melangkaui zaman. Maksudnya Al-Quran bercakap bahasa yang ke depan, bercakap tentang sesuatu yang di era ia diturunkan belum difahami dalam erti kata yang sebenarnya, cuma difahami dengan penuh mantap pada era yang kemudian. Sekaligus menampakkan kepada kita tentang i'jazul Quran, bahawa Al-Quran ini memang merupakan mukjizat, dan tidak ada lagi mukjizat di hadapan mata kita pada hari ini melainkan Al-Quran. Mukjizat yang lain seperti di era Nabi Musa, laut terbelah dua, tongkat bertukar menjadi seekor ular, dan yang seumpamanya, semuanya telah berlaku. Tetapi Allah tinggalkan satu mukjizat agung bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ia bernama Al-Quran. Oleh sebab itulah Al-Quran ini, jika diamati, dikaji secaranya mendalam, boleh melahirkan iman insya-Allah. Dan pernah Syekh Said Hawa dalam kitab Al-Asas fi Tafsir mengatakan, dakwah hari ini perlu meledakkan isi-isi Al-Quran yang merupakan mukjizat. Konsep mukjizat Al-Quran, kata Syekh Said Hawa, perlu kita ledakkan, sebab dengan mukjizat Al-Quran itulah kita boleh meyakinkan manusia, boleh menjinakkan hati terhadap pertamanya kebenaran Al-Quran. Dan bila manusia meyakini ataupun nampak di mindanya bahawa ini bukan ciptaan Muhammad, ini bukan tulisan Muhammad, sebab bahasa Al-Quran bahasa yang hanya difahami pada masa yang akan datang, sekaligus mereka meyakini Quran itu wahyu, maka dengan itu akan meledaklah hidayah ataupun iman, dan dengan itu mereka akan menjadi Muslim yang lebih kuat. Dan jika sebelumnya ada orang yang kafir, mungkin mereka akan beriman. Masya Allah. Semua ini kita akan fahami bila kita memahami Al-Quran. Sebab itu dalam surah An-Nisa ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tak hendak tadabbur Quran? Syekh Said Hawa juga dalam kitab Al-Asas fi Tafsir yang saya sebutkan tadi, mentafsirkan tadabbur sebagai yata'ammaluna ma'ani wa mabani. Mereka memikirkan, mendalami tentang maksud Al-Quran dan tentang penerangan-penerangan ayat-ayat yang terdapat dalamnya. Selepas itu sahajalah kita akan nampak kehebatan Al-Quran ataupun i'jazul Quran yang kita sebutkan tadi. Justru bila kita perhatikan kitab-kitab tafsir, kita mendapati minda para sahabat, minda yang jauh ke hadapan.
Mereka kadang-kadang bercakap bahasa yang mungkin di era mereka orang lain tidak memahaminya. Sebagai contoh, bila kita mengamati surah Zukhruf ayat 9, Allah menceritakan bahawa hujan ini Allah turunkan daripada langit biqadarin. Maksudnya hujan yang Allah turunkan daripada langit, khususnya daripada awan-awan, bukan diturunkan secara rambang, secara sembrono, tetapi diturunkan dengan perkiraan, dengan perancangan, sehingga Allah mengatakan biqadar. Hujan yang turun itu ada qadarnya, ada jumlahnya. Sekaligus bila kita buka kitab tafsir, sudah kedapatan di sana tafsiran yang begitu saintifik. Contohnya oleh Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Mas'ud. Mereka mengatakan berpandukan ayat ini, Zukhruf ayat 11 dan yang seumpamanya, menampakkan bahawa hujan yang turun setiap tahun kadarnya sama. Tidak akan berkurangan, tidak akan bertambahan. Jumlah kadarnya sama sebab Allah mengatakan hujan yang turun itu kadarnya telah tetap. Biqadarin, telah ada jumlahnya. Dan hanya pada abad 20 NASA dengan teknologinya mengkaji di bidang hidrologi ataupun di bidang air yang turun, putaran air di dunia ini, mereka mengatakan memang benar setiap tahun hujan yang turun jumlahnya sama. Mungkin di setiap negeri jumlahnya berbeza, tapi bila kita campur ke semuanya, maka jumlahnya ialah lebih kurang 513 trilion tan. 513 trilion tan setiap tahun, jumlahnya sama. Sahabat-sahabat sudah boleh bercakap bahasa yang NASA temui pada abad 20 sebab disuluhi oleh Al-Quran. Cuma mereka tak mampu memperincikannya. Berapa jumlahnya, berapa tannya, mereka tak mampu. Tapi konsep asas itu cantik. Contoh yang kedua yang nak kita kaitkan dengan tajuk tadi ialah tentang proses kejadian bayi. Ilmu ini ilmu yang baru, ilmu embryologi, ilmu kejadian insan ini ilmu yang baru sebab ia memerlukan mikroskop, memerlukan alat teropong yang canggih untuk melihat sel-sel perkembangan ketika kejadian bayi. Quran sudah bercakap tentang anak itu terjadi disebabkan proses nutfah. Dia berasal daripada nutfah. Nutfah ini kita kata sedikit daripada cecair air mani sebagai contoh, sedikit daripadanya, dan itu benar. Bukan air mani itu yang penting. Yang pentingnya sedikit daripada air mani. Yang sedikit itu ialah sperma, nutfah. Tetapi bukan sekadar nutfah. Dalam surah Insan Allah mengatakan min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Nutfah itu amsyaj. Ini perincian daripada apa yang kita sebutkan awal tadi. Nutfah itu amsyaj. Amsyaj artinya bercampur. Dan hari ini sains mengesahkan bercampur daripada cecair ataupun benih lelaki dan wanita. Baru proses kejadian bayi bermula. Maka dia berubah kepada alaqah, selepas itu kepada mudghah, berfasa-fasa, dan selepas itu berpandukan ayat-ayat dari surah Al-Mu'minun Al-Hajj, barulah kejadiannya sempurna. Sehingga menyebabkan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma sudah mengatakan bahawa kejadian insan datang dari benih lelaki dan perempuan dan kejadiannya berfasa-fasa. Tetapi bayangkan Tuan Yaakob, di barat, di Eropah khususnya, pada abad 17 dan 18 Masihi, pegangan pemikir sains ketika itu masih mengatakan bahawa, satu pendapat mengatakan bayi itu sudah ada dalam bentuk yang lengkap tapi kecil dalam benih lelaki. Dah ada dah.